Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعا تابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah dapat sama-sama kita bertemu dan bersua lagi. Walaupun pertemuan kita ini tidak sebagaimana biasa, sepatutnya pagi ini saya akan bertemu dengan kelas muslimat di Masjid Melawati, tetapi tidak sebagaimana biasa pertemuan di masjid. InsyaAllah kita akan bertemu di dalam live Facebook. Masih lagi Allah berikan kesempatan untuk kita bertemu, walaupun dalam keadaan begini, tetapi kita harapkan senantiasa kesempatan daripada Allah ini menyelubungi penuh dengan keberkatan, keridhaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan insya-Allah pada pagi ini saya nak sambung pengajian dengan muslimat Masjid Al-Hidayah Taman Melawati. Kita membaca kitab Mukasyafatul Qulub, iaitu penenang jiwa, pengubatan dan perawatan, yang telah dikarang kitab ini oleh Al-Imamul Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan perbicaraan dalam bab yang ke-15 membicarakan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau ada sesiapa yang mempunyai kitab Kasyafatul Qulub ini, boleh buka bab yang ke-15 membicarakan amar ma'ruf nahi munkar, muka surat 114. Muka surat 114, perenggan yang ketiga. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Syekh menyambung lagi kata-kata beliau daripada Huzaifah radhiyallahu an. Dia berkata, akan datang pada manusia suatu masa di mana bangkai keldai yang busuk lebih mereka sukai daripada seorang mukmin yang memerintah mereka kepada kebaikan
dan mencegah mereka daripada kejahatan. Ini kata-kata. Kata-kata Huzaifah radhiyallahu an, daripada Huzaifah menyatakan bahawa akan datang satu masa nanti, satu zaman, satu ketika, satu keadaan yang mana ketika itu manusia lebih senang, lebih suka kepada bangkai keldai yang busuk dibandingkan daripada seorang mukmin yang mengajak kepada melakukan kebaikan dan mencegah mereka daripada kejahatan. Jadi daripada kata-kata ini dapatlah kita lihat dan kita fahami bahawa satu ketika keadaan nanti akan datang satu masa yang mana masa itu manusia lebih senang dengan bangkai yang busuk, bangkai keldai yang busuk. Apa maksud bangkai keldai yang busuk? Setengah ulama menyatakan bahawa yang dikatakan bangkai keldai yang busuk ini iaitu benda-benda munkar, perbuatan munkar, perbuatan-perbuatan maksiat. Lebih orang suka dibandingkan daripada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, orang yang mencegah kepada kemungkaran. Ataupun dalam bahasa mudah kita faham, orang ajak pergi buat maksiat, kita suka. Orang mengajak kita benda-benda, orang yang mencegah kita daripada melakukan kemungkaran, orang nasihat kita, orang bagi peringatan pada kita, orang tegur kita, jadi orang tak suka kita. Macam tu. Benda bahasa yang paling mudah, iaitu itulah dia. Buat baik orang tak suka, buat benda tak baik orang suka. Itu sebabnya kalau kita lihat, kita lihat hari ni contoh bagaimana sahabat-sahabat kita dalam tabligh dicemuh. Saya pun tak apa setuju. Ada benda yang tak setuju, ada benda yang setuju. Yang tak setujunya apa? Jangan dicemuh orang-orang tabligh atas COVID-19 yang berlaku ni. Sebab ini kita tak tahu setiap musibah. Apa yang dikatakan musibah? Musibah ini ialah sesuatu perkara yang kita tak suka. Sebut oleh para ulama musibah. Sebut musibah. Musibah ialah sesuatu perkara yang kita tak suka. Kita tak suka musibah tu. Kita tak suka suatu benda tu. Maka dikatakan musibah. Contohnya apa? Contohnya kita bangun pagi. Kita bangun pagi, masuk tandas, sakit perut. Apa harapan kita? Harapan kita supaya kita dapat, dengan sakit perut tadi, kita dapat buang air besar dengan lawas. Tiba-tiba sembelit, tak boleh nak buang air besar. Sembelit tak boleh nak buang air besar. Sampai ke sudah, akhirnya selesai, kita keluar tandas. Maka kita tak suka dengan sembelit tadi. Maka sembelit tadi dipanggil musibah. Begitu juga pagi ni. Pagi ni kita sekeluarga duduk dalam rumah. Orang rumah masak nasi lemak contoh. Orang rumah masak nasi lemak. Nasi lemak, bila orang rumah masak nasi lemak, harapan dia supaya suami suka nasi lemak dia sedap, anak-anak suka sedap. Tapi bila masak-masak nasi dia jelatah, tak berapa sedap, maka nasi jelatah tadi dipanggil musibah. Musibah ni apa? Musibah ni ialah sesuatu perkara yang tidak disukai. Begitu juga tentang COVID-19 ni. COVID-19 ni satu musibah. Allah datangkan musibah. Kita tak suka. Tak ada orang suka. Oh, saya suka sangat COVID-19. Tak ada. Dia satu musibah. Maka ketika itu musibah ni didatangkan kepada terutamanya sahabat-sahabat kita yang baru-baru ni. Jadi isu panas sangat di Facebook. Orang kutuk, orang herdik, macam-macam orang cakap. Tu saya kata ada benda saya setuju, ada benda saya tak setuju. Saya tak setuju apa? Tak setuju bila orang cemuh orang tabligh. Kenapa orang cemuh? Sampai orang kaitkan sekarang duk sibuk datang, dulu dia sibuk datang rumah orang, sekarang duk sibuk lari. Tu tak elok tu, kataan tak baik. Sedangkan dia datang rumah orang tu, dia buat kerja amal makruf nahi munkar, dia buat kerja dakwah, dia mengingatkan kita, dia mengajak kita pergi masjid, dia mengajak kita, mengingatkan kita untuk buat untuk melaksanakan solat. Benda-benda baik, setiap perkara yang baik daripada satu-satu lisan, daripada seseorang tersebut, maka Nabi kata apa? Tengok pada lisan dia, jangan tengok pada tubuh dia. Ini peringatan Nabi SAW. Nabi kata bila datang satu-satu lisan yang baik, maka lihat pada lisan, jangan lihat pada tubuh.
Tak kira lah siapa sekalipun orang tu isap okok. Ni abang-abang isap okok yang terasa hati. Orang isap okok, dia isap okok, lalu kita pun datang, dia pun ingat kat kita, jangan isap okok, okok tak baik, padahal dia isap okok. Jadi jangan tengok pada dia isap okok, tapi tengok pada perkataan yang disampaikan, peringatan dia, teguran dia tadi tu. Kita ambil teguran, ini memang dah diingatkan oleh Nabi SAW. Begitu juga sahabat kita, dia buat baik, jangan kita cemuh dia. Kita tak buat, apatah lagi perbuatan yang dia buat tadi kita tak buat, jangan cemuh. Tapi yang saya setuju pula, iaitu sahabat-sahabat yang degil, yang tak pergi buat pemeriksaan, yang tu memang patutlah. Jadi jangan pukul sama rata, itu tak baik. Ni dia. Itu sebabnya dalam menghadapi COVID-19 ni perlu diingat, yang baik kita ambil, yang tak baik kita buang jauh-jauh. Dan kita lihat perkara-perkara baik tadi, sekalipun pahit, memang benda baik ni pahit. Ulama berikan perumpamaan tazkirah ataupun peringatan ataupun teguran ataupun macam-macam teguran, peringatan, nasihat, semuanya itu diberikan perumpamaan seperti ubat. Nasihat, teguran, peringatan, macam-macam kataan yang kita boleh guna, semuanya itu diberikan perumpamaan oleh para ulama seperti ubat. Kenapa ubat tu pahit tapi dia menyembuh, dia baik? Ubat tu pahit tapi dia menyembuh, baik. Gula tu manis. Tak ada orang tak suka gula. Tak ada orang tak suka gula, semua orang suka gula. Manis, sedap. Tapi gula tadi bila lebih, dia datang mudarat, datang jadi penyakit. Itu sebabnya itulah gambaran yang digambarkan oleh Imam Huzaifah radhiyallahu anhu kepada kita, bahawa satu zaman nanti, satu masa, satu keadaan datang satu kelompok manusia yang mana dia tak suka, dia lebih suka benda-benda munkar, dia suka benda-benda lara, dia suka benda-benda yang melalaikan, tapi dia tak suka teguran, dia tak suka nasihat, dia tak suka benda-benda baik. Jadi kita harapkanlah semoga kita tak termasuk di dalam golongan-golongan tersebut yang suka benda lara, benda maksiat, tapi tak suka kepada kebaikan. Na'udzubillah min zalik. Ini adalah disebut oleh para ulama salah satu tanda hati seseorang itu mati. Disebut oleh para ulama, di antara tanda hati seseorang itu mati bila tika mana dia ditegur, diberikan nasihat, diberikan peringatan, dia memberontak. Dia memberontak. Baik memberontak ni dengan cara baik ataupun dengan cara tak baik. Tu berhati-hati. Jangan kita ingat bila kita ni ahli masjid. Ahli masjid ni dia dah satu part dia baik, satu angle dia baik. Dia terdedah dengan kebaikan duduk masjid. Begitu juga golongan ilmuan. Dia seorang yang ada ilmu. Tapi jangan ingat bila dah ada ilmu dia baik. Tak. Semakin tinggi makam kedudukan kita ataupun semakin dekat kita dengan kebaikan, maka perlu semakin besar berhati-hati kita. Kerana apa? Kerana takut lahiriah kita nampak kita duduk dalam suasana baik, tapi hakikat hati kita mati. Hakikatnya hati kita hakikatnya hati kita mati. Kerana apa? Kerana itulah tanda-tanda hati mati, iaitu bila ke mana ditegur tetapi kita memberontak, menolak teguran tadi. Tak nak. Kita tak nak, walaupun secara baik ataupun kita menolak dengan cara tak baik. Contohnya apa? Contohnya saya. Ni contoh. Kita tak nak bagi contoh orang lain, contoh kita je sendiri. Contoh, saya bagi kuliah, saya bagi ceramah, saya buat kelas. Tiba-tiba ada ayat Quran yang saya baca salah. Saya baca salah baris, salah tajwid, salah tajwid, salah baris. Jadi seketika itu lepas selesai kuliah, tiba-tiba datang seorang haji Dwi Salam. Biasanya orang ni nak menegur dia memang berbelah pihak betul. Assalamualaikum Ustaz, minta maaf Ustaz, Ustaz mengajar dah baik sangat, dah sedap, dah begitu. Biasanya macam itulah, dia akan puji dulu. Lepas daripada tu, Ustaz, saya ni nak cakap sikit je lah, tak sepatutnya saya bercakap.
Tapi cuma nak berkongsi. Ni berlapik, orang yang cakap berlapik. Jadi terus dia kata, Ustaz baca Quran tadi, baris dia salah, ayatnya salah. Jadi ketika tu saya ni ada dua keadaan. Kalau tanda hati mati, terkunci dia tadi, tanda hati mati. Okey, tanda hati mati tak? Bila orang tegur kita tolak, kita merontak. Bila kita merontak, menolak, maka ketika tu ada dua keadaan dia tolak. Keadaan pertama, keadaan yang baik. Macam mana? Oh ya ke Haji? Masya Allah, minta maaf Haji, terima kasih atas teguran. Oh yalah Ustaz, tak apa Ustaz, saya cuma nak mengingatkan aja. Bukan nak menegur, nak apa Ustaz, cuma nak mengingat. Lepas tu Ustaz tadi pula, dia pusing je bontot. Alah, macamlah bagus sangat. Ini tegur, menolak dengan cara baik. Depan baik, belakang, ini lagi bahaya. Memang bahaya sangat. Cara tak baik pula, dia tolak awal-awal. Haji ni daripada mana? Ngaji mana? Siapa Haji? Saya ni ngaji Timur Tengah. Saya tak laki. Ni bahaya ni. Ditolak terang-terang. Okay? Ni bahaya juga. Tapi lebih bahaya memang belakang-belakang tadi. Yang depan ni terus nampak betul terang-terang salah. Jadi cara dia, kita nak tengok diri kita ataupun hati kita ni tak mati. Hati kita hidup. Bila orang tegur, kita tak memberontak. Kita berlapang dada, menerima teguran orang lain. Tak kiralah siapa yang tegur. Itu sebab Nabi SAW berikan peringatan. Jangan dilihat pada tubuh yang menegur, tetapi mengambil pada lisan yang datang daripada seseorang yang tegur. Ini dia. Itu sebabnya kita perlu lihat dan kita perlu teliti supaya jangan sampai kita termasuk di dalam golongan yang diberikan peringatan oleh Imam Huzaifah radhiyallahu anhu, iaitu golongan yang suka kepada bangkai, tidak suka kepada kebaikan. Na'uzubillah min zalik. Ni lagi musim-musim COVID, PKP, kita duduk kat rumah, kena tengok, kena teliti balik apa perkara-perkara yang kita buat. Lebih-lebih lagi kita buat ni, apa yang kita lalui dalam kehidupan seharian di rumah bersama keluarga. Kita harapkan semoga banyak masa tadi terisi dengan kebaikan, dan jangan sampai kita terpleset dalam perkara-perkara lalai ataupun ruang-ruang yang boleh merosakkan hubungan kita dengan Allah, kehidupan kita di dunia dan akhirat. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menyambung lagi kata-kata beliau. Dia kata apa? Musa berkata, wahai Tuhanku, apakah balasan bagi orang yang memanggil saudaranya, memerintahnya kepada kebaikan amar ma'ruf dan mencegahnya daripada kejahatan iaitu mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengan setiap kalimah aku menulis untuknya ibadah setahun, dan aku malu untuk menyeksanya dengan api neraka. Maksud Musa kat sini siapa? Nabi Allah Musa alaihissalam. Satu hari Nabi Allah Musa alaihissalam bertanya pada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, apakah balasan bagi mereka-mereka yang memanggil saudaranya, iaitu memerintahkan kepada kebaikan dan mencegahnya daripada kejahatan? Nabi Allah Musa tanya, wahai Allah, apa balasan bagi orang yang buat kerja-kerja makruf dan buat kerja-kerja mungkar, mencegah daripada perkara-perkara mungkar? Lalu Allah SWT kata, setiap kalimatnya akan kutulis untuknya ibadah setahun. Setiap kalimat. Cuba bayangkan, setiap kalimat tadi, Allah Ta'ala jawab daripada perkataan ataupun pertanyaan Nabi Allah Musa AS tadi. Dia kata apa? Allah Ta'ala kata bahawa setiap kalimat tadi, setiap kalimat, kalau katalah dia mengajak kepada kebaikan, setiap kalimat perkataan yang digunakan ataupun kalimat yang digunakan untuk mengajak kebaikan ataupun mencegah kepada kemungkaran, mencegah daripada kemungkaran, maka setiap kalimat yang digunakan tadi, Allah Subhanahu wa taala akan menulis setiap kalimat tadi ibadah selama setahun. Lalu Allah SWT kata apa? Aku malu untuk menyeksanya daripada api neraka-Mu. Allah nak gambarkan kepada kita betapa besarnya kebaikan Allah berikan kepada mereka-mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Allah sampaikan, Allah Ta'ala kata apa? Setiap kalimah tadi, satu kalimah. Contohnya apa? Mat, jom solat. Masuk solat zuhur.
Abah pun ajak anak. Ni satu contoh, abah mengajak anak kepada perkara makruf. Mat, Ahmad, jihad, syahid, dah masuk Zuhur, jom kita solat. Berapa banyak tu? Jihad, syahid, Muhammad, 3. Kemudian jom kita pergi solat. Jom kita pergi solat 7. Jom kita pergi solat. Dah masuk waktu. Dah masuk waktu Zuhur ni. Dah masuk waktu Zuhur. Berapa banyak tu? Berbelas. Perkataan yang kita gunakan untuk mengajak anak kita melaksanakan perkara-perkara makruf. Kalau tadi iaitu mengajak solat. Jadi setiap kalimah tu Allah akan tuliskan ibadah selama setahun. Kemudian contoh pula bagi orang yang mencegah kemungkaran. Mencegah daripada perkara-perkara mungkar. Ni kita duduk PKP, duduk sibuk main handset aja. Ni pukul berapa dah ni? Dah solat ke belum? Ni cegah pun. Tengok asyik pegang handset saja. Asyik live Facebook saja. Asyik main game saja. Asyik tengok video saja. Dah solat ke belum? Pergi solat. Ini mencegah daripada perkara mungkar. Berapa bang? Setiap kalimah tadi Allah SWT akan menulis kebaikan selama setahun. Dan juga Allah Ta'ala kata apa? Aku malu. Aku malu daripada menyeksa orang ini, menyeksa daripada azab neraka. Allah nak gambarkan kepada kita betapa besar dan pentingnya kerja-kerja amal ma'ruf nahi mungkar. Sangat-sangat penting. Itu sebabnya di antara yang disebut oleh para ulama kepada kita, Allah SWT jadikan kita di atas muka bumi ni. Allah jadikan manusia di atas muka bumi terutamanya. Ataupun secara umumnya pula Allah jadikan makhluk. Allah jadikan alam, tidak ada sesuatu yang Allah jadikan kecuali ada tujuan. Allah jadikan alam ini, tidak ada sesuatu Allah jadikan kecuali ada tujuan. Sekalipun batu. Kita tengok batu. Batu. Satu hari kita berjalan, tiba-tiba terlanggar batu. Jatuh kita. Kan kita marah. Batu. Kau tak nampak ke aku batu? Kita marah batu. Sekalipun batu tu duduk kerah macam tu, dekat situ, tetap Allah jadikan di atas tujuan. Begitu juga pokok-pokok. Ni musim PKP, nak keluar tak boleh. Nak mesin rumput tak boleh. Bagi rumah-rumah yang terlalu hampir dekat dengan rumah lain, kita nak mesin pun tak sempat, tak ada mesin. Jadi ada naik pokok semalu. Naik pokok semalu. Pokok semalu ni pakai secara logik akal buat nyemak aja. Sampai kadang-kadang kita marah, ni tinggi sangat pokok semalu ni. Ni pokok lalang ni, kenapa tinggi sangat ni? Ya Allah, kenapalah kau jadikan pokok-pokok ni? Apa tujuan? Setiap apa sekalipun yang Allah jadikan itu ada tujuan, ada matlamat. Apatah lagi Allah SWT jadikan manusia. Manusia ni Allah jadikan ada tujuan, ada matlamat. Dan disebut oleh Syekh Fatiyakan dalam kitabnya ada 4 tujuan. Ada 4 tujuan. Allah jadikan manusia di atas muka bumi. Yang pertama, Allah jadikan manusia di atas muka bumi ini tujuannya untuk menjadi khalifah. Apa maksud jadi khalifah? Kita duduk meneraji dunia, berpandukan, berpaksikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Duduk atas dunia sebagai khalifah. Tak kiralah kita di pemimpin negara ke, pemimpin masyarakat ke, ataupun setidak-tidak disebut oleh para ulama' kita pemimpin kepada diri kita. Maka kita perlu bawa segala pimpinan kita tadi mengikut acuan Allah dan juga acuan Nabi SAW dalam erti kata Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bukan boleh suka-suka. Tak boleh. Suka hati akulah. Pagi ni aku rasa nak makan roti canai. Suka hati akulah. Aku nak makan apa? Aku nak minum apa? Aku nak buat apa? Suka hati akulah. Tak. Kita hidup ni, kalau orang yang benar-benar memahami konsep kehidupan yang disyariatkan oleh Allah SWT, maka ketika itu sudah barang pasti dia takkan ada ungkapan menyatakan suka hati aku. Kenapa? Kerana kita ini ada keterikatan dengan syariat Allah. Jadi kita duduk atas dunia ini, tujuannya Allah Ta'ala jadikan sebagai khalifah, dan kita menaji dunia ini wajib berpaksikan kepada kehendak Allah, tuntutan garis pandu yang telah dibuat oleh Allah SWT dan telah diselenggarakan oleh Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua tujuan kita itulah dia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini Allah Ta'ala suruh.
iaitu melakukan kerja-kerja amar ma'ruf nahi munkar tadi tu, yang kita sedang bincangkan sekarang. Ini tujuan, bukan saja suka-suka. Itu sebabnya dalam perbicaraan di antara Nabi Allah Musa AS dengan Allah SWT ini, Allah menggambarkan jawapan daripada pertanyaan Nabi Allah Musa tadi. Allah menjawab dengan gambaran kepada kita betapa besarnya kerja-kerja amar ma'ruf nahi munkar. Kalau bahasa kita mudah faham. Kita ni kadang-kadang bila kita guna bahasa terlalu tinggi, nampak besar sangat. Sedangkan kita dalam keluarga pun kena buat kerja amar ma'ruf nahi munkar. Maksudnya apa? Tegur menegur, nasihat menasihati, ngajak buat baik, ingatkan. Kadang anak, kadang kita makan lupa nak baca doa, anak tegur, abah baca doa. Itu kerja-kerja amar ma'ruf nahi munkar. Anak kita nak makan, dia tak baca, tak basuh tangan. Ni lagi musim-musim COVID-19, kena banyak basuh tangan. Lalu kita pun tegur, dah basuh tangan belum nak makan tu? Kalau tak ada COVID pun kena basuh tangan, ada COVID lagi kena banyak basuh tangan. Itu semua kerja-kerja amar ma'ruf nahi munkar. Jangan kita tengok bila sebut je kerja-kerja amar ma'ruf nahi munkar ni, besar, nak kena pakai serban, nak kena pakai jubah, nak kena keluar rumah, sampai 3 hari 40 hari. Tak, bermula daripada rumah, di antara suami dengan isteri dengan suami, mak ayah dengan anak, anak dengan mak ayah. Jadi itu semua tegur menegur. Dan inilah yang berlaku pada 30 tahun dulu, 40 tahun dulu. Tok nenek moyang kita dulu, orang Melayu ni, terkenal dengan sifat tegur menegur. Anak engkau, anak aku, anak aku, anak engkau. Sampaikan, ingat lagi, masa saya kecil-kecil dulu, pukul 6.30 petang, kita duduk main kadang-kadang dekat parit. Dekat parit kita main. Main anak ikan, main parit. Jadi datang jiran, pukul 6.30, balik. Kita pun balik. Balik, jangan mengadu dengan mak. Balik ngadu dengan mak, makcik sebelah marah-marah. Siap-siap kita kena rotan lagi. Ini dulu, satu ketika masa dulu. Tapi sekarang tak. Sifat tegur menegur, mengingatkan tu sebut dah tak ada. Jadi bila hilang saja sifat-sifat tadi, kerja-kerja tadi, maka Allah gantikan dengan suasana keadaan yang sangat susah payah. Itu hilangnya keberkatan dalam kehidupan. Hari ni contoh pernah terjadi satu ketika dulu. Seorang budak lelaki ditangkap mencuri di 7E. Ni cerita lama lah ni. Cerita jiran. Seorang budak lelaki ditangkap. Jiran ni, anak jiran ni kerja 7E. Jadi dia tangkap seorang budak lelaki mencuri kat 7E. Jadi bila dah ditangkap tadi, budak tu pun merayu-rayu minta dilepaskan. Akhirnya dipendekkan cerita, dilepaskan. Rupanya ingat selesai macam tu, rupanya mak dia datang maki-maki. Padahal anak mencuri. Itu pun dengan belas ihsan dilepaskan. Dah dilepaskan, mak dia datang merangsang. Aku sendiri macam-macam, sampaikan malu budak tu. Rasa menyesal pula lepaskan. Ini zaman kita, zaman sekarang. Itu yang cerita tu, cerita kat sekolah. Berapa ramai mak ayah tak terima anak kena rotan. Mak ayah tak terima anak kena cubit, kena herdik, kena jegil mata, disaman. Sampaikan pernah ada di antara guru yang cubit piat telinga anak sampai dipotong tangan. Ni nampak. Jadi bila sifat kerja-kerja amar ma'ruf nahi munkar telah hilang dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, maka Allah akan hilangkan keberkatan. Inilah sebabnya, salah satu sebab kenapa hari ini kehidupan kita hilangnya keberkatan, kecukupan, kebaikan dalam kehidupan. Ini dia. Itulah hadirin sidang pendengar dan juga live Facebook yang dirahmati oleh Allah SWT, mak ayah yang dikasihi. Jadi itulah dua perkara yang kita bincangkan pada pagi ini, ataupun dua bahan yang dapat kita bincangkan. Yang pertama kata-kata Imam Huzaifah, dan yang kedua kata Imam Nabi Allah Musa AS tentang amar ma'ruf nahi munkar. Jadi sebagai kesimpulan perbincangan kita, marilah sama-sama kita berusaha menanamkan semula sifat-sifat kerja-kerja amar ma'ruf nahi munkar. Jangan kita bincang benda yang besar, cukup kecil, iaitu bermula daripada diri kita. Kita tegur orang, mula ringankan lidah kita untuk menegur. Kemudian dalam nak menegur tu pula, tegur dengan hikmah, bil hikmati wal mau'izah, dengan hikmah yang baik, betul-betul.
Itu sebabnya nanti insya-Allah dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan bincangkan bagaimana cara nak menegur. Nak tegur ni pula jangan kita tegur, aku dah tegur, kau nak ikut-ikut, kau tak nak ikut sudah. Jangan macam tu. Kalau Nabi SAW ada sifat, aku dah tegur, aku dah sampaikan, korang nak ikut-ikut, tak nak ikut, sudah, maka sudah barang pasti Islam tak akan sampai pada kita hari ini. Tapi dalam diri Nabi SAW, dia nak tegur kita sampai kita terselamat daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi caranya bagaimana? Tak boleh guna plan A, cara A, guna cara B. Tak guna cara B, guna cara C. Tak boleh guna cara C, dia tak terima juga, guna cara D. Macam-macam cara. Macam kita nak tangkap ikan, kita nak mengairkan ni, walaupun umpan yang kita beli tu, umpan tu kita beli, duit kita cari, kita yang usahakan, tapi tak pernah lagi kita cakap dengan ikan, kau nak makan, kau tak nak makan dah. Kita sanggup berhabis duit untuk menyediakan umpan, mengikut umpan tadi, mengikut ikan, bukan ikut suka hati kita. Jadi begitu juga dalam kita nak menegur, kita tengok orang macam mana cara dia, supaya akhirnya teguran kita, nasihat kita diterima oleh orang tersebut. Wallahu ta'ala alam. Itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu menunjuk kelemahan saya sendiri. Kita harapkan semoga Allah SWT mencabut musibah ini dengan segera, dan kita lebih-lebih lagi kita harapkan kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semoga baik di dunia, baik di akhirat, dan segala musibah kita harapkan Allah gantikan dengan kebaikan besar, terutama dalam kehidupan kita di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al nafsana nafsan tayyibatan mutmainnatan ta'i'atan hafizatan tu'minu biliqa'ika wa taqna'u bi'ata'ika wa tarda biqada'ika wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana minas salihin, Rabbi hab lana minal mu'minin, Rabbi hab lana minal muttaqin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم سبحان الله bihamdih subhanallahil azim bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.